Hi guys. Okey, untuk video kali ni Natasha nak share dengan korang setup breakout. Okey, simple je. Natasha tahu mesti ramai dah pernah dengar pasal breakout kan? Okey, tak apa. This time korang dengar pasal breakout from my own opinion, okey? Okey. So, first of all, bila kita nak menggunakan setup breakout, kita kena ikut pada 3 panduan, iaitu first, kita kena tunggu breakout. Okay, breakout. Alright. Yang kedua, kita kena tunggu pull back. Okay. So, yang ketiga, baru kita entry. Alright. So, first step kena siap, second step kena siap, baru boleh entry. Okay, so kita fokus point yang pertama. Apa itu breakout? Okay, basically breakout ni adalah satu SNR yang di breakout. Saya bagi contoh. So, ni merupakan satu resistance. Okay, jadi price, macam saya explain kat video sebelum ni, resistance adalah tempat untuk kita sell, betul? Jadi misalnya harga ni cuba nak naik tapi tak dapat. Gagal. Dan kali keempat, dia pun berjaya memecahkan resistance. Okey, jadi bila dia berjaya memecahkan resistance, resistance akan turn into support. Betul? Dia akan berubah resistance become support. Jadi support adalah tempat kita buy. Okey, so dekat sini, inilah yang dipanggil breakout. Nampak tak? Dia memecahkan zone support ataupun resistance. So inilah dia. Saya tulis BO ya. BO ni stand for breakout. Inilah breakout. Okey, jadi step pertama kita dah siap. Step kedua, kita tunggu dia pull back. Jadi setiap breakout pasti ada pull back. Jadi bila kita main breakout, kita kena bersabar. Sebab trading is a waiting game. Kita nampak setup, kita tak boleh terus entry. Kita kena tunggu setup kita. Tunggu dalam zone kita. Kita bagi harga datang kat kita. Contohlah, breakout pukul 1 petang. Jadi kita dah tahu dah pukul 2, pukul 3, pukul 4, mungkin kita akan dapat entry. Kita tunggulah price datang balik dekat support. Okay? Okay. Jadi yang korang nampak line warna merah ni pula, ni adalah pullback. Faham? Saya buat PB. PB short form for pullback. Okay, jadi kat sinilah kita entry. Kita apa? Kita entry. Alright. Sama juga kaedah dia dengan breakout. Support. Alright. Macam ni saya ajar. Okey, contoh yang sama, cuma situasi berbeza. Okey, so yang ni support. Price cuba memecahkan support, naik dan dia pecah akhirnya. Jadi yang pecah ni adalah breakout. Support adalah tempat kita buy. Dan sekarang dah tak valid untuk buy sebab support dah berubah jadi resistance. So kita tunggu untuk pullback. Okay, so merah ni adalah PB. Dia masuk balik dalam zone. Tu saya kata waiting game. Kat sini kita entry. Alright, kita execute order kat sini. Alright. Okay, jom kita tengok contoh. Okay. Okay, so sekarang kita dekat time frame H1 dekat pair gold. Jadi I nak cari contoh yang waktu kat market yang semasa. Natasha tak nak tengok yang belakang-belakang ni. Okay, so bagi I tengok jap. Dia kalau tak clear, kita boleh buka line chart. Alright, sebab line chart ni dia lebih jelas. Okay, so kat sini ada satu breakout resistance. Okay, kenapa tadi ramai bagi buy? Cuba kita tengok kenapa. Nampak tak?
Nampak So kat sini adalah resistance. Betul? Resistance and then dia breakout. So resistance turn into support. So apa kita kena buat? Kita kena tunggu dia pull back. So sinilah pull back. PB siap. BO siap. PB siap. So sekarang kita nak entry. So kat sini lah kita boleh entry. Alright. Stop loss biasanya 20 ke 30 pip. Bawah daripada zone 20 ke 30 pip daripada entry point. Kalau korang nak hold cross, korang boleh 20 pip bawah daripada zone. Okey, faham tak? Okey, itu untuk SL. Faham kan? Untuk take profit, okey, SL 20 ke 30 pip dari entry point. Faham? Kalau korang nak hold, korang punya equity besar, korang boleh hold sampai bawah daripada zone. Sebab apa? Sebab market dia tak akan bertukar arah selagi dia tak buat low baru atau high baru. Untuk korang faham low and high, korang boleh tengok kat YouTube. Okay? Untuk take profit, TP, take profit dekat SNR. SNR yang terdekat. Okay? So kat sini ada SNR. Nampak tak? Kita padam Okey, nampak? Sini ada satu resistance. Nampak tak? Dia naik kat sini, dia correct order, dia naik, dia cundang. Okey, kita cuba tengok sini. Apa dia bagi? Itu pun dah 90 pip. Okey, misalnya korang takut nak entry. Breakout pullback, kat sini korang takut nak entry. Okey, I faham kalau korang takut. So, kalau korang takut, kita tunggu lower time frame buat kerja dulu. So, kita masuk M5. Benda yang sama. Bila masuk dalam zone, apa kita tunggu? Kita tunggu setup breakout. M5 atau M15. Okey. Nampak sini? Okey, nampak? Ini resistance, betul? Ini adalah breakout. Ini adalah pullback. Sinilah kita entry sebab resistance dah menjadi support. Kita entry kat sini. So, bila kita entry kat lower time frame, kalau korang entry dekat contoh, korang set up H1, korang pergi entry kat H1. It's okay, sometimes profit. But you have to know, your setup is medium to high risk punya setup. Understand? But if you wait for lower time frame, buat kerja dulu, korang boleh sabar. It means korang dah reduce korang punya risk untuk rugi dari medium to high to low to medium. Faham tak? So dia jadi small risk. Jadi selamatlah. Benda ni juga yang I selalu pakai. Sebab I tak nak rugi dan I tak nak my follower rugi. Okay? Biar lambat asalkan profit. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kita buka H1 Kita cari spontan. I buka line jap-jap. Sini I nampak ada satu cantik. Cuba kita marking. Dan kita cuba kaji sama-sama. Okay. Nampak tak kat sini senario dia apa? Okay, senario dia dekat sini unik sikit. Sebab apa? Sebab dia adalah breakout, betul? Nampak tak? Dia pecahkan support tapi anda harus faham dia bukan memecahkan satu support. Dia memecahkan dua support.
Alright, faham? Nampak tak? So, dia breakout 2 support. Jadi, dia akan pull back antara salah satu punya resistance. Faham tak? This is breakout. This is pullback. Contoh ni dekat H1 kan. Dia breakout, dia pullback kat sini je. Pump korang terus sell. Tapi junam tak? Junam. Tapi ada floating 20 pip. Ni selamat 20 pip. Kadang-kadang 50 pip bila korang bermain dengan gold. Faham? Okey. Jadi, kita buka balik M5. Itu kalau korang entry kat H1. Like I said, korang punya entry high to medium risk. Okey, nampak tak? Kalau korang boleh sabar, korang tunggulah dia buat breakout kat M5 pula. Nampak tak? Ni dia naik, dia naik, dia naik, dia sentuh resistance 2. Okay, this is resistance 2, ni resistance 1. Nampak? Dia naik and then dia breakout support ni. Nampak? Nampak tak dia pull back balik? Kat sini baru dia turun. So kat sini lah kita entry. This is breakout. Ni pullback dia. Ni entry dia. Kat lower time frame. Kalau korang nampak, bila I explain, entry kat M5, dia akan terus jalan. Okay, kalau korang entry tanpa confirmation, korang akan dapat 140 pips. Tapi medium to high risk punya setup. Kalau korang tunggu confirmation, korang akan kerugian sikit pip. Tapi selamat. 110 pip lah. Okay. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula Sekejap. Kita cuba tengok. Okay, nampak kat sini ada setup. Kita cuba tengok. Okay. Nampak tak guys? Benda yang sama. Price memecahkan resistance. Tapi bukan satu resistance. Dia memecahkan 2 resistance. Faham tak? Jadi dia akan ada 2 support. Tak percaya? Jom kita tengok. Okay, nampak ni. So, kita kat time frame M15. Nampak tak? I precise dekat lower time frame So, sini adalah okay, let's say korang tanpa confirmation, tanpa tengok lower time frame, korang terus entry. Kita tengok berapa banyak yang korang akan floating. Korang tengok, korang terus masukkan kan. Bam, nampak? Korang akan floating hampir 40 pip. Yes, korang still profit. Cuma bila kita main lower time frame ni, floating kurang lah. Okay. Nampak? Kita masuk M15. Nampak? Okay. Ni support 1. Ni support 2. Okay, nampak tak? Tapi dia tak nampak. Entry ni kita kena masuk M5. Nampak tak kat sini? Nampak? Bila dia masuk support yang kedua je, dia ada buat satu breakout. Assistant yang cantik. Campur dengan double bottom. Okay, nampak tak apa dia buat? Dia buat macam ni. Double bottom adalah satu reversal chart pattern yang strong. Adalah satu reversal chart pattern yang strong. Kalau korang nak belajar, korang boleh tengok dekat Google, okay? Dia adalah satu reversal candle. Cuma macam double bottom ni, reversal dia untuk naik. Jadi, kita ada extra confirmation kat sini. Nampak tak? Double bottom
memecahkan resistance dia kat sini. Kita buy. Ni breakout dia. Ni pullback dia. Kat sini kita entry. Kat sini pun kita ada peluang entry yang kedua. Nampak tak? Ni resistance, dia memecahkan resistance. Dua resistance menjadi support kat sini. Kat sini kita entry. Okey, itu saja. Thank you so much. Bye.